Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pelajaran sains kita dalam bab rangsangan dan gerak balas, dan kita akan meneruskan dengan subtopik yang kedua, 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Selepas kita mempelajari berkaitan dengan sistem saraf manusia, jadi kita akan melihat pula tentang rangsangan dan gerak balas yang berlaku di dalam manusia. Jadi pada manusia, semua rangsangan yang berlaku di persekitaran manusia dapat dikesan melalui suatu mekanisme ataupun disebut sebagai suatu organ yang dipanggil sebagai organ deria. Jadi organ deria ini berfungsi untuk mengesan sebarang rangsangan yang ada di sekeliling manusia itu sendiri. Jadi contoh-contoh rangsangan yang boleh dikesan oleh organ deria, oleh sistem pengesan di dalam badan manusia ni, contohnya, contoh rangsangan cahaya, bunyi, bahan kimia dan sebagainya. Ini contoh-contoh rangsangan. Jadi organ deria ini akan mengesan semua rangsangan ini, dan manusia akan melakukan gerak balas terhadap pengesanan rangsangan tersebut. Jadi kita akan melihat dalam subtopik yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang organ deria. Jadi ada berapa organ deria? Dalam badan manusia kita mempunyai 5 organ deria. Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah telinga. Yang ketiga adalah hidung. Yang keempat adalah lidah. Dan yang kelima adalah kulit. Jadi mata, telinga, hidung, lidah dan kulit adalah merupakan organ deria. Jadi kena ingat yang ini adalah organ deria. Jadi organ deria ini mengesan rangsangan secara khusus. Sebagai contoh, mata akan mengesan rangsangan berkaitan dengan penglihatan. Jadi mata adalah merupakan deria penglihatan. Kemudian telinga akan mengesan berkaitan dengan pendengaran. Jadi telinga adalah deria pendengaran. Hidung akan mengesan berkaitan dengan bau. Jadi hidung adalah deria bau. Lidah akan mengesan rasa, dan kita sebut lidah sebagai organ untuk deria rasa. Kulit akan mengesan rangsangan berkaitan dengan sentuhan. Jadi kulit adalah merupakan deria sentuhan. Jadi ini adalah organ deria, dan dalam subtopik ini agak berat. Kita akan mempelajari struktur dan fungsi bagi setiap organ deria ini. Bagaimana struktur mata dan fungsi setiap struktur tersebut, telinga, hidung, lidah dan kulit. Jadi para murid dikehendaki untuk mengingati nama-nama struktur yang ada pada setiap organ deria ini dan fungsinya. Jadi kita akan lihat seterusnya kepada
organ deria yang pertama, iaitu mata. Kita akan lihat mata. Jadi sebagaimana kita tahu, okey, ini adalah bahagian mata daripada hadapan. Jadi daripada bahagian hadapan, kalau kita boleh melihat, bahagian yang putih ni, okey, iaitu kita panggil sebagai sklera. Kemudian bahagian yang agak gelap ini, okey, yang ini kita panggil sebagai iris. Dan bahagian yang paling gelap di tengah-tengah mata, iaitu adalah pupil. Jadi ini tiga bahagian utama kalau dilihat struktur mata daripada bahagian hadapan. Sekarang kita nak melihat bahagian dalam struktur mata manusia ini dan apakah fungsi-fungsinya. Dan adalah lebih baik untuk setiap murid dapat menghafal nama-nama ini dan juga fungsinya. Okey, jadi sekarang kita lihat struktur mata manusia dari arah tepi dan bahagian dalam. Okey, jadi kalau kita lihat, inilah struktur keseluruhannya mata manusia dalam dari arah tepi. Okey, jadi kalau kita lihat yang paling luar sekali, ini paling luar, struktur yang paling luar ni, okey, nama dia adalah kornea. Okey, jadi kena ingatlah yang paling depan sekali, struktur ni, nama dia kornea. Okey, so dia adalah lapisan lut sinar yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Ke retina. Okey, seterusnya kita lihat bahagian iris. Dari hadapan tadi kita sudah tengok ada perkataan struktur iris. So iris ini adalah kawasan yang ini, yang kelabu ni, sini, dan juga bahagian bawah ni. Jadi apa fungsi iris? Bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Kemudian kita tengok pupil. Pupil ni adalah, kalau lihat daripada hadapan, dia adalah bahagian yang paling gelap sekali. Dan sebenarnya dia adalah suatu lubang, bahagian bukaan di tengah iris. Jadi bahagian iris atas dan bawah. So tengah-tengah ni adalah suatu lubang, yang sebenarnya cahaya akan masuk ke dalam melalui lubang ini. So lubang ini kita panggil sebagai pupil. Dia akan mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi cahaya akan masuk melalui pupil, ataupun kita boleh sebut sebagai anak mata. Okey, bukaan ini antara iris. Seterusnya, cahaya yang masuk ke dalam mata akan melalui bahagian belakang, yang ini adalah merupakan kanta mata. Okey, ini kanta mata. Jadi cahaya akan melalui kanta mata ini dan fokuskan ke bahagian dalam mata. Okey, bahagian dalam mata, sebelum itu, selepas kornea, cahaya akan melalui satu cecair di sini. Ni ada satu cecair putih ni, jernih ni. Nama dia adalah Guillemire, iaitu bendalur lut sinar yang mengekalkan bentuk anak mata tu. Bahagian kornea yang mengekalkan bentuk kornea dan bahagian hadapan mata. Guillemire. Selepas kanta mata, di belakang kanta mata, kita ada ni, suatu cecair,
ya, lut sinar di bahagian tengah mata yang dipanggil sebagai Galermancha. Okey, so bahagian tengah ni adalah bahan jeli lut sinar, ya, bahan jeli lut sinar. Kemudian, okey, ada dinding, ya. Dari kalau cahaya dia akan lalu dan dia akan bertemu dengan lapisan dalam bahagian mata, ya. Dan di sinilah imej cahaya akan terbentuk. Dan lapisan yang di mana imej itu terbentuk ataupun dipanggil atau boleh kita sebut sebagai skrin, dipanggil sebagai retina. Okey, jadi retina ni sebenarnya macam skrin lah, ya. Tempat di mana imej objek terbentuk, ya. Okey, so dalam yang bahagian warna kuning ni, okey, ini adalah retina, ya, bertindak sebagai skrin di dalam mata untuk imej dari cahaya terbentuk, ya. Okey, jadi dalam retina ni, okey, dia ada fotoreseptor. Okey, dalam retina ada fotoreseptor yang berfungsi untuk mengesan cahaya yang masuk ke dalam mata dan seterusnya menukarkan imej yang diperolehi itu dalam bentuk impuls saraf, Jadi maksudnya impuls saraf ni adalah bentuk elektrik di mana maklumat berkaitan dengan imej yang terbentuk di retina itu akan dibawa dari mata ke otak melalui saraf optik. Okey, so di belakang retina di sini, dalam retina ni, dalam retina ni bahagian sini ada saraf optik, dan dia menyambung daripada bahagian belakang mata ni. Okey, ini ada gentian saraf optik yang membawa maklumat berkaitan imej yang terbentuk dalam bentuk impuls saraf ke otak. Dan di otak akan mentafsirkan apa imej yang terbentuk di retina. Okey, so sekarang ni itu dalam retina ada fotoreseptor. So nanti kita akan tengok fotoreseptor yang ada dalam retina ni macam mana. Okey, lapisan kedua di belakang retina adalah merupakan, ni nama dia, choroid. Dia adalah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Jadi maksudnya choroid ni sangat penting, kepada mata sebab dia membekalkan oksigen, oksigen dan juga nutrien. Jadi bila kita sebut dia membekalkan oksigen dan nutrien, bermaksud dia mengandungi salur darah. So dalam choroid ni ada salur darah yang membawa oksigen dan nutrien bagi membekalkan bahan ini kepada struktur mata. Jadi kalau berlaku kerosakan pada salur darah di choroid, maka ini akan menyebabkan mata menjadi rosak, Dia lapisan hitam, fungsi dia yang lain itu mencegah pantulan cahaya. Kalau sekiranya cahaya yang sampai ke retina ni tidak ada choroid di belakang dia, maka dia akan pantul balik. Bila pantul balik, imej tidak dapat terbentuk pada retina. So itulah fungsi penting dua, maksudnya sebagai mencegah pantulan cahaya dan membekalkan nutrien dan oksigen kepada mata. Dan lapisan yang terluar yang melindungi mata di bahagian luar adalah merupakan sklera. Nama dia sklera. Okey, lapisan ini mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Okey, itu adalah bahagian-bahagian penting
Okey, selain daripada itu, kita lihat di atas iris ni ada satu, okey, bahagian ni iris, atas dia, okey, yang ni adalah merupakan otot silia. Okey, apa fungsi otot ni? Dia akan mengawal kanta mata. Jadi otot ni dia akan memegang kanta dan mengawal, ya. Dia mengawal mata. Okey, tapi antara otot selia dengan mata ni ada yang menggantung, yang mengikat dia. Okey, yang mengikat dia adalah ligamen penggantung. Ni ibarat tali lah, ya. Jadi gentian yang kuat ni dia akan memegang kanta mata pada kedudukan dia. Tapi yang mengawal kanta mata ni adalah merupakan otot silia. Otot ni dia boleh mengendur dan mengecut. Bila dia, otot ni dia mengendur atau mengecut, jadi kanta akan berubah. Okey. Kanta akan mengalami perubahan. Jadi perubahan pada bentuk kanta ni dikawal oleh otot silia. Okey. So seterusnya kita tengok ni di sini ada, selepas kornea ni di hujung ni sikit, dia ada konjaktiva. Okey. Okey, seterusnya, okey, pada retina ni ada satu bintik dipanggil bintik kuning. Okey, kedudukan dia dekat dengan bintik buta sini. Okey. Okey, ini adalah bahagian mata yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat paling banyak fotoreseptor. Okey, kemudian ada bintik buta. Okey, bintik buta ni dia berada di kawasan ni. Okey. Ini kalau imej cahaya tu jatuh di sini, maka imej itu tidak dapat dikesan. Sebab apa? Sebab dia tidak mengandungi fotoreseptor. Jadi bila tidak ada fotoreseptor di kawasan ini, maka dia tidak boleh mengesan imej yang terbentuk. Okey, jadi itulah nama struktur-struktur yang membentuk mata dan juga fungsi-fungsinya. Okey, jadi harap dapat hafal nama-nama ni, dan fungsi-fungsinya. Jadi sangat banyak untuk kamu ingat. Jadi pelan-pelan. Sekarang kita lihat pula kepada fotoreseptor. Kita lihat kepada fotoreseptor yang ada di dalam retina. Okey, dalam retina yang mengandungi fotoreseptor ni ada dua jenis. Ada dua jenis fotoreseptor. Okey, nama dia adalah, yang pertama adalah fotoreseptor dipanggil sel rod, dan yang kedua adalah sel kon. Okey. So, apa fungsi sel rod dan sel kon ni? Okey, yang pertama sel rod ni, sel rod dia mengawal keamatan ataupun peka ataupun sensitif kepada keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Keamatan cahaya ni maksud apa? Keamatan ni maksudnya kuantiti. Kuantiti cahaya. Maksudnya cahaya banyak ke cahaya sikit ke, akan banyak sikit tu akan dikesan oleh sel rod. Jadi sel kon pula dia akan mengesan cahaya berdasarkan kepada warna. Kita dah belajar bahawa cahaya ni ada 7 warna. Cahaya 7 warna cahaya. Okey, cahaya yang paling utama yang dikesan berdasarkan warna adalah cahaya primer, iaitu merah, hijau dan biru. Dan setiap warna ini pula terdapat jenis sel kon dia. Ada sel kon
yang mengesan warna merah, ada sel kon yang mengesan warna hijau, ada sel kon yang mengesan warna cahaya biru. Jadi apabila cahaya terbentuk diterima pada bahagian retina, so sel-sel fotoreseptor tu maksudnya penerima. Jadi dalam retina ni ada fotoreseptor, dia akan mengesan cahaya ni dari segi kuantiti dia dan juga dari segi warna cahaya tersebut. Jadi di sini ditunjukkan struktur tu. Okey, sel rod ni. Okey, sel rod ni bentuk dia macam ni. Nampak macam kecil sikit. Yang sel kon ini nampak besar macam sotong ni. Okey, kalau kita tengok sotong besar ni, dia ada sambungan dia. Dia sambung sampailah ke dinding utama bahagian retina. So jadi image akan terbentuk di sini. Jadi semua bentuk image ni dengan cahaya warna dia, kuantiti dia akan dikesan oleh sel rod dan sel kon yang ada dalam retina. Jadi sel kon dan sel rod ni pula dia akan nanti akan menghantar kegentian optik dalam bentuk impuls saraf. Maklumat berkaitan dengan image yang terbentuk di retina ni melalui fotoreseptor ni akan dihantar ke gentian optik dalam bentuk impuls saraf. Okey, jadi kalau kita lihat inilah retina, kawasan retina, dan di belakang retina ni lapisan yang kedua adalah koroid, dan lapisan yang melindungi mata paling luar adalah sklera. Okey, so jadi inilah bentuk-bentuk struktur yang ada di dalam mata. Okey, jadi diharapkan semua murid dapat memerhatikan struktur mata ini dan fungsi dia. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada telinga. Organ deria yang kedua iaitu telinga. Dan kalau kita lihat di sini, telinga, dia mengesan rangsangan yang berkaitan dengan bunyi. Dan struktur dia seperti ini. Jadi telinga ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okey, nama-nama untuk telinga luar. Okey, yang pertama adalah cuping telinga. Okey, ini cuping telinga, semua orang tahu. Kemudian bahagian saluran ni, ini adalah salur telinga. Okey, kemudian bahagian pertama ni, okey, ini adalah gegendang telinga. Ini gegendang telinga. Kemudian, okey, daripada gegendang telinga ini sudah masuk telinga tengah. Daripada gegendang telinga ni akan bersambung dengan struktur yang seterusnya. Okey, dipanggil sebagai ossicle. Okey, ossicle ni terdiri daripada 3 tulang di sini. 3 tulang, ada nama dia di sini, tapi kita panggil dia ossicle. Okey, kemudian 1, 2, 3. Okey, yang ketiga ni akan bersambung dengan bahagian telinga dalam, dan bahagian itu dipanggil jendela bujur. Okey, jendela bujur ini seterusnya struktur yang bersambung dengan dia dipanggil salur separuh bulat. Okey, salur separuh bulat ni macam ni. Okey, ada salur separuh bulat. Seterusnya daripada bahagian tengah kemudian sambung bahagian telinga dalam ni ada tube Eustachio. Tube Eustachio. Okey, yang ini pula adalah merupakan koklea. Ini dipanggil koklea. Okey, koklea ni akan bersambung dengan saraf auditori. Jadi saraf ni akan bersambung terus ke otak. Saraf ni akan membawa impuls. Kita dah belajar sistem saraf manusia. Okey, otak.
Okey, maklumat yang diterima daripada organ-organ delia ni akan dihantar ke otak dalam bentuk impuls saraf melalui sel-sel saraf. Jadi saraf yang menghubungkan organ telinga dengan otak kita panggil saraf auditori. Inilah dia nama-nama struktur yang membentuk telinga, dan kita lihat apa fungsi dia. Jadi seperti biasa, kena hafalah apakah fungsi bagi setiap struktur telinga ini. Jadi kita tengok yang pertama, cuping telinga mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur ke telinga. Jadi cuping telinga ni akan terima gelombang bunyi dan menghantar masuk ke dalam salur telinga. Jadi bila gelombang bunyi ini masuk ke salur telinga pula, so salur telinga akan hantar pula ke gegendang telinga. Bila sampai di gegendang telinga, apa yang akan dibuat oleh gegendang telinga? Gegendang telinga akan bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang dikesan, dan seterusnya menghantar getaran itu ke osikel. Okey, osikel ni terdiri daripada 3 tulang kecil yang telah disebutkan tadi. Okey, fungsi dia adalah untuk menguatkan getaran bunyi itu dan dipindahkan ke jendela bujur. Jadi bila sampai di jendela bujur ni akan mengumpul dan menghantar pula getaran bunyi tadi dari osikel ke koklea. Dia akan hantar ke koklea. Kemudian okey, ada tube Eustachio tadi. Okey, apa fungsi tube Eustachio? Mengimbangkan tekanan udara di dalam kedua-dua belah gegendang telinga. Okey, ini berfungsi untuk mengawal keseimbangan udara pada kedua-dua belah gegendang telinga kiri dan kanan. Kalau berlaku apa-apa ketidakstabilan disebabkan oleh inilah. Okey, bila getaran bunyi itu sudah sampai di koklea yang mengandungi bendalir, okey, koklea ni fungsi dia mengesan dan menukarkan getaran bunyi itu kepada bentuk impuls saraf. Okey, kemudian daripada impuls saraf tu akan dihantar ke otak. Okey, akan dihantar ke otak daripada koklea. Okey, itu fungsi dia. Melalui saraf auditori. Kemudian salur separuh bulat yang kita tengok tadi, ada fungsi dia mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Okay, inilah dia fungsi dan struktur bahagian telinga. Jadi kena ingat, bahagian telinga ni ada 3 bahagian: telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okey, so untuk hari ini cukuplah 2 organ delia kita bincangkan, dan organ-organ lain kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Dan 2 ni pun dah banyak untuk kami ingat dan hafal. Jadi diharapkan kamu dapat menuliskan nota untuk pelajaran pada kali ini. 2 struktur organ delia, iaitu mata dan telinga. Tuliskan nota dalam buku nota, dan kita berhenti dulu di sini. Dan kelas seterusnya kita akan bincangkan lagi 3 struktur organ delia dan fungsinya. Jadi sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.